Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Jaslyn N. Eng Meiswan dan nombor matrik saya 145536. Saya akan membentangkan tajuk bagaimanakah pendekatan dan strategi-strategi berikut dapat menyelesaikan masalah disiplin pelajar. Isi utama pembentangan ini adalah berkaitan pendekatan positif, iaitu galakan dan pujian, pendekatan pencegahan, pendekatan pemulihan, dan hukuman. Secara ringkas, masalah disiplin dalam kalangan pelajar merujuk kepada kegagalan pelajar untuk patuh dan akur kepada peraturan sekolah. Antara contoh masalah disiplin adalah memonteng sekolah, mewarnakan rambut, dan membuli pelajar-pelajar lain. Pada abad ke-21 ini, terdapat pelbagai masalah disiplin yang dilakukan oleh pelajar di sekolah. Oleh itu, strategi dan pendekatan yang efisien perlu dilaksanakan bagi menangani masalah-masalah tersebut. Strategi dan pendekatan terdengar seperti sama, namun mempunyai definisi yang berbeza. Strategi merupakan cara atau pendekatan yang menyeluruh dan berkaitan dengan adanya pelaksanaan dalam melaksanakan suatu proses dalam tempoh masa tertentu. Menurut Kamus Dewan, pendekatan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Strategi dan pendekatan yang tertentu boleh dikenal pasti dan diambil bagi menangani atau mengatasi sesuatu masalah. Mari kita lihat satu persatu strategi dan pendekatan dan bagaimana strategi dan pendekatan tersebut dapat mengatasi masalah disiplin pelajar. Kita mulakan dengan pendekatan positif. Pendekatan ini merupakan rangsangan yang diberikan kepada pelajar agar tingkah laku mereka yang baik diulangi lagi. Pendekatan berunsur positif ini melibatkan pujian dan galakan. Apabila pelajar dipuji dan diberi galakan, mereka akan berasa lebih bersemangat untuk meneruskan amalan atau tingkah laku yang baik dan terpuji. Mereka juga akan berasa lebih yakin dan ikhlas. Misalnya, guru memuji pelajar yang menyiapkan kerja sekolah. Contoh pujian adalah seperti, "Bagus, beginilah anak murid yang baik." Guru juga perlu menyertakan galakan seperti berkata, "Teruskan usaha kamu dan sentiasa lengkapkan kerja sekolah pada waktu yang ditetapkan. Para pelajar yang lain boleh ikuti kawan kamu ini. Bagus." Bukan sahaja tingkah laku yang baik perlu dipuji dan digalakkan, tetapi juga tingkah laku yang kurang baik tetapi terlihat seperti menuju ke arah yang baik. Seperti pelajar tersebut sedang berusaha untuk berubah. Pelajar ini juga perlu diberi pujian dan galakan. Apabila guru memberi pengiktirafan seperti memuji dan menggalakkan murid untuk terus berusaha, mereka akan berasa dihargai dan lebih bersemangat untuk mengekalkan dan mengulangi sifat dan perbuatan yang terpuji. Apabila murid berhenti atau dalam proses untuk berhenti melakukan tingkah laku buruk, mereka perlu diberi pujian dan galakan agar juga lebih bersemangat dan rasa dihargai. Sekiranya mereka tidak rasa dihargai, mereka berkemungkinan patah semangat dan kembali melakukan tingkah laku negatif. Dorongan ini amatlah berguna bagi mengekalkan prestasi pelajar dalam meningkatkan disiplin dalam diri masing-masing. Pada peringkat persekolahan, antara pendekatan yang sesuai adalah pencegahan. Pencegahan mendidik pelajar untuk membezakan antara kebaikan dan keburukan yang datang daripada sesuatu tingkah laku mereka. Pencegahan merupakan sesuatu usaha yang dilakukan bagi menghalang atau mencegah sesuatu masalah yang berkemungkinan timbul dan akan menjadi lebih teruk. Antara latihan pencegahan yang dijalankan oleh pihak sekolah adalah program latihan dalaman dan program rundingan.
Program-program ini bertujuan untuk mendedahkan guru kepada teknik rundingan dan kaunseling serta cara mengaplikasikannya. Guru-guru dapat mengenal pasti dan menganalisa faktor-faktor psikologi dan persekitaran yang merupakan punca kepada masalah disiplin pelajar dan juga diajar cara untuk menangani masalah-masalah disiplin tersebut. Antara program yang hendaklah dilaksanakan secara berterusan dan mendapatkan komitmen daripada guru-guru adalah kursus kepimpinan diri, kursus jati diri, kursus bina insan, serta kempen dan pameran pencegahan rokok, AIDS dan HIV. Pendekatan ini dapat mengatasi masalah disiplin pelajar kerana kesedaran dalam diri mereka akan meningkat. Melalui program-program yang disebutkan tadi, pelajar akan memahami betapa buruknya sesetengah tingkah laku dan sifat. Misalnya merokok, bukan saja memudaratkan di kesihatan diri sendiri, tetapi juga kesihatan orang sekeliling mereka. Apabila kesedaran diri pelajar meningkat, mereka akan berusaha untuk mengelak perkara-perkara sebegitu. Seterusnya adalah pendekatan pemulihan. Saya menerangkan tentang pendekatan pencegahan dulu kerana mencegah lebih baik daripada mengubati atau memulih. Pendekatan ini menumpukan kepada kekurangan atau masalah yang muncul dalam diri murid oleh pihak sekolah. Berbanding guru-guru lain, kaunselor dianggap lebih berkemahiran untuk memahami personaliti para pelajar. Jadi sudah biasa untuk pelajar yang mempunyai masalah untuk dirujuk kepada kaunselor. Ibu bapa memain peranan yang penting dalam menangani masalah disiplin pelajar. Pelajar kebiasaannya lebih terbuka kepada ibu bapa. Jadi, kaunselor akan mengatur perjumpaan dengan ibu bapa pelajar agar mereka juga peka dan lebih teliti untuk memantau tingkah laku pelajar agar dapat dipupuk ke arah yang baik. Misalnya, sekiranya pelajar kelihatan bermula untuk melakukan sesuatu tingkah laku yang buruk, seperti leka dalam kelas, ibu bapa boleh memantau anak-anak mereka di rumah, membantu mereka untuk lebih peka dan menasihati mereka dari semasa ke semasa. Selain ibu bapa, satu lagi pendekatan disiplin positif dapat dilaksanakan. Pelajar-pelajar perlu didedahkan kepada kenyataan di mana mereka harus sedar betapa beruntungnya mereka dapat meneruskan pembelajaran di sekolah, sedangkan ramai kanak-kanak tidak berkemampuan seperti mereka. Oleh kerana para pelajar masih muda, mereka mungkin tidak berfikir terlalu jauh seperti tentang apa yang harus mereka syukuri. Kos yuran persekolahan mereka dan pengorbanan ibu bapa untuk menyekolahkan mereka. Apabila para pelajar dididik dengan perkara-perkara ini, kesedaran diri mereka akan bertambah dan mereka akan berasa lebih bersemangat untuk bersekolah dan menjadi murid yang baik serta berdisiplin. Akhir sekali adalah pendekatan hukuman, iaitu pendekatan yang berunsurkan negatif dengan harapan dapat mencapai hasil yang positif. Hukuman merupakan balasan atau denda yang dikenakan kepada seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan. Tujuan hukuman adalah untuk mengubah tingkah laku murid yang negatif dan mencegahnya daripada mengulangi kesalahan tersebut pada masa akan datang. Pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan positif, di mana pelajar akan mendapat galakan positif agar perbuatan baik diulangi. Sebaliknya, pendekatan ini mengelak murid daripada mengulangi perbuatan negatif.
Hukuman dikenakan berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelajar, mengikut kategori kesalahan ringan, kesalahan sederhana, dan kesalahan berat. Apabila dihukum, pelajar akan berasa takut dan serik untuk mengulangi perbuatan mereka. Oleh itu, pelajar akan mengelak daripada melakukan perbuatan negatif agar tidak dapat dihukum. Lama-kelamaan, pelajar akan terbiasa dengan diri yang mengelak daripada tingkah laku negatif dan akan menjadi lebih berdisiplin. Namun begitu, hukuman tidak patut dijadikan pendekatan yang utama dan kerap dilaksanakan, melainkan keadaan benar-benar memerlukannya. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan berasa takut dan kurang yakin dengan diri mereka sekiranya terlalu banyak dihukum, lagi-lagi apabila keadaan tidak memerlukan sebarang hukuman. Kesimpulannya, strategi dan pendekatan positif, pencegahan, pemulihan, dan hukuman dapat membantu guru untuk mengatasi masalah disiplin pelajar. Sekian, terima kasih.